Assalamualaikum, selamat petang. Sahabat-sahabat, minta maaf kerana kita petang ni, sembang petang kita lewat sikit. Ada sedikit masalah teknikal yang kita perbetulkan dan seperti mana yang dijanjikan, sembang petang hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang tak asing lagi. MSO, Muhammad Sayuti Omar, seorang penulis prolific yang hebat. Dan hari ini sebenarnya kita berkesempatan untuk bersama beliau di Maya ini dan kita harap akan dapat menyajikan beberapa persoalan yang nak kita sembang petang-petang ni santai sambil minum-minum petang hari ini. Assalamualaikum Abang Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak puas. Asalkan kita dapat sembang-sembang petang ni banyak perkara kita nak tak sembang. Tak puas hati hari ni sebab ada miskomunikasi sikit. Tak puas. Alhamdulillah. Dan saya daripada hari ni memang ada reserve untuk nak live dengan apa ni. Untuk kita punya sembang petang ni. Tak apa, no problem. Yang paling utama Abang Sayuti sihat, yang pertama. Yang kedua, kita boleh mendengar pandangan yang bernas daripada Sayuti Omar yang memang kita kenali. Baik bang, kita nak terus pergi kepada perbincangan ataupun kita sembang-sembang petang ni. Dah setahun nampaknya bang Perikatan Nasional ambil alih daripada Pakatan Harapan. Jadi apa sebenarnya yang abang dapat simpulkan dari segi apa yang kita lihat selama setahun ini bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kerana dapat kesempatan di secara virtual pada petang ni bersama dengan Datuk Dahlan di apa ni channel PVC TV. Patut kami saya hadirkan sendiri tetapi disebabkan ada sedikit miskomunikasi tak sempat. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah kami dapat juga untuk bersama pada petang ni melalui Zoom. Terus merujuk kepada topik awal di antara topik yang akan dibincangkan pada petang ni ialah mengenai sudah genap setahun Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk setelah menumbangkan kerajaan PH di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan gabungan PH. Jadi apabila sudah genap setahun ini kita nak predik satu kejayaan ke kegagalan tak fair. Sebab bagi saya dalam tempoh setahun itu merupakan satu cabaran juga hebat kepada kerajaan PN, khususnya Tan Sri Mahyudin Yassin dan anggota kabinetnya yang diserang kiri kanan dan sebagainya. Ternyata sekali PH tidak berpuas hati dengan kudeta, yang kita gunakan istilah kudeta pada 25 bulan tu. Pada 25 bulan Februari itu tidak berpuas hati dan terus berusaha untuk mengembalikan balik kerajaannya. Berbagai usaha telah dirancang dan dilakukan, termasuk cuba nak buat motion di parlimen, tetapi nampaknya gagal. Dan usaha-usaha seterusnya juga gagal dan sehingga hari ini PH tidak dapat mengembalikan kerajaannya yang dicuri ataupun diambil atau dikodeta oleh PN. Jadi secara relatif dalam setahun ini saya ingat saya boleh bagikan 2 bintang untuk PN kerana PN ni dia boleh mempertahankan kerajaannya walaupun diserang, diusahakan dengan pelbagai cara sehingga keberantakan sesama sendiri PH kerana gara-gara untuk mengembalikan kerajaan itu. Jadi walaupun apa orang kata kepada PN dari segi politik Mahyudin berjaya mempertahankan, sama ada digunakan akta darurat, COVID-19 dan sebagainya, itu soal lain. Tetapi dalam tempoh setahun ini, genap setahun hari ini, dia berjaya mempertahankan kerajaannya. Kita tak tahu besok lusa tulik kita tak tahu jatuh dah. Tapi untuk tempoh setahun ini saya boleh rumuskan bahawa Mahyudin boleh mempertahankan dirinya dalam keadaan diserang hendak begitu rupa. Itu sebagai mukadimah Datuk. Mungkin saya boleh gambarkan bahawa kalau pandangan saya yang jelas, saya katakan bahawa Tan Sri Muhyiddin akan kekal sehingga parlimen dibubar. Apakah saya setuju dengan pandangan ini? Saya cukup bersetuju. Kerana kita lihat 2-3 kali kegagalan yang diusahakan oleh PH untuk nak mengembalikan kerajaan itu
masih belum berjaya walaupun 2-3 kali. Masalah di sini adalah masalah kesatuan atau penyatuan di dalam PH itu sendiri sudah tidak sesolid sebelum ini. Terutamanya apabila Dr. Mahathir sudah tidak bersama Anwar lagi dan Anwar juga tidak bersama Anwar lagi, dia menyebabkan warisan yang sebelum ini pun menyokong kerajaan tidak bersama lagi. Ini memberikan petanda bahawa usaha untuk nak mengapah balik kerajaan itu tak berjaya, dan usaha ini saya rasa akan menemui kegagalan sehinggalah parlimen ini cukup genap sepenggal 5 tahun. Maknanya saya bersetuju dengan pandangan Datuk Sejak jadi menyatakan Mahyudin akan terus berkuasa sehingga habis parlimen ini. Habis penggal yang ke-14 ini. Maknanya dalam 2 tahun setengah lagi dia boleh konsisten dengan kerajaan yang ada ini. Jangan peduli. Kita tak berbangkit soal apa orang kata itu, tapi kita bercakap soal keupayaan dia melihat kepada masalah yang ada dalam PH sekarang ini dan kesungguhan Mahyudin dan golongan itu untuk mempertahankan kerajaan itu. Saya nak cuplik apa yang saudara Sayuti tulis di Facebook. Saya dapat agak bahawa satu pendekatan ataupun kenyataan yang Sayuti sebut bahawa dalam soal nak mempedulikan soal moral, soal integriti, demokratik ataupun tidak, tak lagi menjadi sempadan. Kerana yang paling penting, Tan Sri Muhyiddin berupaya untuk terus berada di persada sebagai Perdana Menteri. Apakah saya setuju tentang itu? Ya, kalau kita nak persoalkan, nak mengambil nak melihat di segi moral, di segi integriti dan sebagainya, kita nak menuduhkan kerajaan kerana kita nak ambil kerajaan, nak kembalikan kerajaan PH ini dan nak menuduh kerajaan PN ini sebagai tidak ada moral dan integriti. Sejak awal lagi kerajaan itu ditubuh secara tidak ada integriti, tidak ada moral. Jadi untuk apa kita membawa soal isu-isu moral, isu-isu integriti, isu-isu maruah dan sebagainya? Tak dipedulikan. Katalah apa kepada Tan Sri Mahyudin dan dia punya golongan itu, geng itu, dia tidak akan terasa malu, tak akan merasa aib, tak rasa bersalah. Kenapa? Sebab daripada langkah pertama lagi. Langkah awal lagi sudah tidak ada moral. Kalau ada moral, Mahyudin Tan Sri Mahyudin tidak akan meninggalkan Dr. Mahathir, fungsi bersatu. Azmin Ali tidak akan meninggalkan tidak akan menikam belakang sahabat dan bosnya sendiri Anwar Ibrahim. Dan begitu juga UMNO itu sendiri. UMNO itu sendiri yang menghadapi tentangan hangat dalam pilihan raya, berdepan dengan bersatu, begitu dengan PAS, tiba-tiba boleh kamcem berbaik dengan Mahyudin. Kenapa tu? Kerana gilakan pada kuasa. Jadi semua yang terlibat kena sudah tidak ada moral lagi. Jadi kita bercakap mengenai moral integriti ini buat masa aja. Tak ada apa dah. Tak ada moral dah. Politik ni tak ada moral. Dan masyarakat di luar sendiri pun bercakap. Dia bingung. Saya sendiri pun sebagai pengamat politik kecil yang kerdil ini, bingung dengan masalah politik Malaysia sekarang ini. Kita tak tahu mana satu yang nak melihatkan yang ada moralnya, yang ada disiplinnya, yang ada konteks Islamnya, syariat Islam mana ada. Kita semua tahu Kanada tidak ada satu-satu pun yang ada moral dan yang ada prinsip demokrasi yang demokratik itu sudah tidak ada lagi. Jadi hari ini kalau kita nak memburukkan kerajaan PK Mahyudin, yang tidak ada demokratik, tidak ada model, tak buat masa je, buat masa. Sebab semua yang terlibat sekarang ni yang bermain politik di Malaysia ni semuanya tidak ada moral. Cuma kalau seorang yang saya boleh sebut yang ada moral, prinsip dalam politik demokrasi hari ini, kalau diizinkan saya sebut, bukan saya bias, tapi saya lihat orang yang ada prinsip, orang yang konsisten, orang yang ada maruah, orang yang ada integriti lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang. Yang lain tu 2x5, 5x2. Baik, satu perkara Sayuti, boleh tak kita katakan lupakanlah soal-soal berperang untuk mengambil balik kerajaan sebagainya kerana boleh disifatkan sebagai menanam benih di atas batu. Apakah impian ini perlu dilupakan Sayuti untuk ambil alih balik kerajaan? Betul. Tak guna dah ambil kerajaan ni kalau tidak melalui pilihan raya. Kalau nak ambil, siap sedia buat preparation untuk menghadapi pilihan raya. Di situ nanti baru diuji kekuatan yang sebenarnya. Kalau cara tipu muslihat seperti mana kalau Mahyudin, Azmi dan geng-gengnya Tuan Guru Haji Hadi
dan termasuk juga berpekat dalam UMNO tu ambil kerajaan ini secara tidak bermoral, secara menipu dan sebagainya. Apakah kita rela dan tergamak untuk melakukan hal yang demikian? Kalau kita juga berbuat hal yang demikian, mana kita 2 kali 5 saja. So mana yang moral, yang integriti, yang kita katakan politik ada prinsip itu. Jadi saya kata usaha tu pertama tak perlu dibuat. Yang kedua, kalau buat, betul lah macam kata kita menanam benih di atas benih batu yang keras yang tidak ada air, udara kan, tak akan tumbuh. Ataupun apa ni, seperti biji, seketul biji kita gantung. Tak letak dia di air dan di bumi. Dia tidak akan berbuah dan menghasilkan apa ni, jadi pokok rimbun itu. Jadi buat masa saja. Lebih baik bagi saya fokus pada pelahaya, perkuatkan jentera masing-masing, tak kira lah sama ada pembangkang atau kerajaan, fokus kepada pelahaya. Saya terbaca juga apa yang Sayuti tulis di Facebook. Saya banyak tengok Facebook Sayuti yang menyebut tentang perincian diberi apa ni, kalau kita boleh sebut undian lah, 4 tokoh siapa yang bakal jadi Perdana Menteri, dan kalau berbincang luar pada itu akan diblok, akan diterajang keluar daripada wall. Jadi sekarang ni kenapa Sayuti letak yang pertama Azmin, yang kedua Datuk Seri Najib, ketiga Datuk Seri Anwar, dan yang keempat adalah apa tu, Mak Hassan. Apa logiknya menyelaikan 4 tokoh ni? Saya tengok di segi pertama, lagi segi logik kemunasabahannya. Ini setelah Tan Sri Mahyudin dianggap sebagai sudah tidak lagi menyambung jawatan Perdana Menteri sekiranya dia menang dalam pilihan akan datang. Saya ingat tidak ada kalau kita ukur secara fizikal pun, di antara tokoh-tokoh ini ada kelayakannya. Okey, kita pergi pada satu-satu. Kita ulah mengenai Azmi. Azmi ni orang yang bercita-cita besar untuk jadi Perdana Menteri daripada dulu lagi. Dan memang itu hak dia. Dan sesiapa pun yang masuk politik tanpa ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri, tak payahlah. Buang masa aja. Maknanya itu bohong. Maknanya itu bukan politik yang genuine. Setiap orang nak main politik, mesti dia nak kepada puncak kuasanya ialah Perdana Menteri. Itu Azmi. Jadi dalam hari ini saya melihat dalam orang yang seorang yang agak kita kata apa ni, intelijen lah dalam politik. Tak kisahlah intelijen tu sama ada baik atau baik, itu soal lain kan. Saya ingat dia ada potensi. Kalau kita bariskan apa ni, tokoh-tokoh dalam PN itu sendiri, Tan Sri Mahyudin dengan Setiausaha Saharagonya, Datuk Hamzah Zainuddin dan sebagainya, dia lebih nampak terserlah di segi wibawanya, wataknya untuk nak mencuba nak megangkan jawatan itu. Itu Azmi. Dan kenapa saya pula tahu apa Datuk Seri Najib? Padahal Datuk Seri Najib sudah dicemu sekarang ini. Bosku sudah dicemu. Tapi kenapa saya tahu dia? Ada logik di situ. Saya tengok dalam UMNO ini, orang yang masih ada pengaruh, orang yang punya konsisten, orang yang tidak give up dengan masalah, walaupun UMNO ni telah hilang kuasa dan hilang kerajaan, berbanding dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, ialah Datuk Najib. Sama-sama menghadapi pertuduhan di mahkamah. Tapi Datuk Seri Najib, dia steady. Dia tidak tunjukkan dia ni give up, dia ni cemas, dia ni walang dan dia ni rasa takut dan bimbang. Tak, dia steady. Jadi orang yang macam ni lah yang boleh menjadi pemimpin. Orang yang tidak mudah rasa resah, gelisah dan sebagainya bila ada masalah. Tengok kenyataan-kenyataan dia berhubung dengan COVID, berhubung dengan apa ni, moratorium dan sebagainya. Dia tetap membela rakyat. Soal dia dituduh di mahkamah, di penjara 12 tahun dengan denda sebanyak berpuluh juta, itu soal dia, itu soal lain. Tapi kita lihat di segi kredibiliti dia sebagai seorang politik dan boleh diharap menjadi pemimpin masa depan. Maknanya di segi calon Perdana Menteri itu, kenapa saya letakkan dia seperti mana Datuk tanya tadi, itu alasan saya. Yang kedua, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim adalah seorang insan yang bercita-cita tetapi tak pernah tercapai cita-citanya. Tapi dia masih relevan daripada dulu hinggalah sekarang ini. Dia masih relevan dan dia juga tidak pernah rasa cuak, rasa kecewa, rasa frustasi untuk nak mengejarkan jawatan itu. Dan orang macam ni kita perlu dan kita kena bagi chance kepada dia sekali untuk melihat, untuk membolehkan dia melaksanakan segala idealisme, segala cita-cita dia, cita-cita politiknya yang mula digerakkan waktu di era belia, pemuda UMNO dan sebagainya. Berbalik kepada Datuk Seri Datuk Muhammad Hassan. Muhammad Hassan ialah kedudukan dia sebagai timbalan presiden.
Cuma dia sekarang ini tidak berada di dalam sistem UMNO sebagai ahli parlimen. Seperti mana Datuk Seri Zahid Hamidi, dia hanya adun di Seremban, di Negeri Sembilan. Ya. Tapi kalau lihat ranking, hierarki kepimpinan dan kebolehan yang ditunjuk oleh Muhammad Hassan waktu dia menjalankan tugas sebagai presiden sewaktu Datuk Zahid berehat sekejap, telah menunjukkan suatu kemantapan dalam UMNO itu sendiri. Jadi maknanya ada kebolehan, ada talent, seorang yang ada talensi, ada talented untuk menjadi pemimpin. Jadi keempat-empat ini saya lihat mereka lah yang wajar untuk dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya akan datang untuk diletakkan sebagai Perdana Menteri. Saya tidak bias kepada mana-mana. Walaupun undian itu memihak kepada individu tentu, itu soal di luar sana, di luar media sosial. Jadi saya tidak mengarahkan. Sebab itu saya tidak cuba memberikan satu gambaran yang bias kepada mana-mana, tapi melihat kepada rakan-rakan saya ataupun follower saya dalam Facebook itu sendiri buat pilihan. Jadi itulah alasan saya kenapa saya meletakkan 4 orang tokoh ini. Ada orang tanya saya, mesej secara peribadi, kenapa tak tahu wakil daripada PAS? Saya kata, kalau nak tahu wakil daripada PAS, tentulah presidennya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Ya. Saya kata, kalau nak tahu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai salah seorang calon presiden Perdana Menteri, sudah tentu saya akan tahu juga orang presiden dari Parti Amanah. Ya. Sebab saya rasa kedua-dua tu berhak juga. Tapi saya rasa bagi saya lah, maaflah. Mereka itu tidak dari segi kriteria, mesti ukuran saya tak sampai kepada tahap saya boleh meletakkan mereka itu berada di platform yang saya telah letakkan 4 orang itu. Baik, Saudara Sayuti, saya melihat perinciannya terhadap 4 tokoh itu sebelum kita pergi ke topik yang lain. Tentang Azmin, pada perkiraan saya memang belum masuk gelanggang dia akan dah KO. Begitu juga dengan Datuk Seri Najib. Kalau kita lihat dari segi apa yang sedang dihadapi, masalah peribadinya begitu, bermakna dua tokoh ini telah terkeluar sejak awal lagi pada saya lah. Dan kenapa Saudara Sayuti tidak nampak Datuk Seri Syamuddin untuk berada dalam senarai itu? Senarai sebagai Perdana Menteri? Ya. Saya melihat dia senarai sebagai Perdana Menteri, di segi hierarki dia di dalam UMNO itu sendiri. Okay. Dia hierarki di dalam UMNO itu sendiri. Saya ingat kalau dia tu sebagai timbalan presiden ataupun dia mengekalkan status quo dia sebagai naib presiden yang kanan dulu, mungkin saya masukkan dia sebagai salah seorang kandidat calon Perdana Menteri. Yeah. Tapi sekarang ini dia berada di luar. Di luar orbit untuk nak menuju kepada koridor kuasa sebagai Perdana Menteri. Berbeza dengan Azmi. Yeah. Azmi, kalau lihat kedudukan dia sekarang ini dalam bersatu sebagai ketua penerangan. Penerangan berpengaruh, ya. Ketua penerangan, satu kedudukan yang agak istimewa. Begitu juga dengan Tan Sri Datuk Mak Hassan Negeri Sembilan, dia timbalan presiden. Dan of course lah Anwar Ibrahim ialah presiden. Jadi itu ukuran saya. Kenapa saya tidak memasukkan ataupun meletakkan Datuk Isyamuddin Hussein sebagai salah seorang kandidat untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab saya tengok daripada hierarki ataupun susunan jawatan dalam parti itu dia tak ada apa. Dia hanya ahli biasa. Saya rasa kalau dia ni hanya tertinggi ialah sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, saya rasa. Ada MT saya rasa dia tak ada. Bendahari. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Baik, Sayuti, saya nak beralih sikit tentang kalau kita lihat dari segi undian yang saudara buat secara rampang ini, menampakkan lebih 2,000 yang memberi komen dan sebagainya. Sokongnya lebih berpihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah kenyataan ini menunjukkan bahawa itulah harapan saudara Sayuti untuk meletakkan Datuk Seri Anwar ni di persada sebagai Perdana Menteri yang akan datang? Ya, kalau saya tanya di situlah ada tempat yang sesuai bagi Anwar kan. Mengenangkan beberapa kriteria yang dia ada. Tetapi saya buat macam itu sebenarnya saya nak melihat sejauh manakah opinion di luar sana dengan terhadap 4 orang watak ini. Jadi bila undian diberi kepada nombor 3 dan mencecah sampai 2,000, saya pun terkejut. Saya ingat dalam 200-300 tapi sudah capai ribuan. Dan di-share itu banyak. Maknanya
keinginan orang ramai di luar sana tu yang tidak berpihak, yang tidak berpartisan pun memberi satu sokongan simpati, sokongan empati kepada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Jadi gambaran ini jelas dan saya rasa dan saya berharaplah dengan gambaran yang saya beri itu masyarakat rakyat Malaysia akan ikut terpengaruh dengan mereka yang mengundi itu, yang mengundi nombor 3 untuk meletakkan menjadi pemimpin negara di masa akan datang, khususnya selepas pilihan raya ke-15. Undi itu bukan bermakna saya suruh dia topple jatuhkan Mahyudin sekarang, bukan. Selepas pilihan raya. Itu saya katakan setelah diberandai sekiranya Mahyudin tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi gambaran itu jelas. Gambar itu jelas menunjukkan suara rakyat di sana. Orang begitu meminati dan mengkagumi dan menyanjungi dan mengharap mendoakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Base kepada berbanding kepada 4 orang calon. Baik, semakin dekat telahan Tok T ni sebenarnya apabila hari ini kita dapat berita bahawa Dewan boleh bersidang dalam keadaan proklamasi darurat. Apakah ada sikit komen daripada Tok T tentang perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan ataupun mengiyakan bahawa Dewan boleh bersidang masa darurat? Jadi maklumat ini dah sahih atau masih dah sahih? Ya. Surat daripada istana pun kita dah di-viralkan dah, tengok ramai banyak yang ini satu perkembangan yang bagus bahawanya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Yang di-Pertuan Agong telah mendengar dan mengakui ataupun mengambil pertimbangan segala desakan, segala gesaan dan sebagainya. Ini satu benda yang kita perlu tabik kepada ketinggian budi yang di-Pertuan Agong. Jadi ini satu perkembangan yang baik dan sewajarnya ke arah kita, dan sebelum ini kita telah dianggap sebagai parlimen kita telah mati. Tapi dengan adanya persidangan semula ini menunjukkan bahawa parlimen kita sedang dipulihkan. Saya tak nak jangkakan apabila berlakunya. Halo? Ya, dengar. Saya tak nak jangka apabila parlimen dibubarkan ini agenda utamanya ialah untuk nak menjatuhkan kerajaan Mahyudin. Saya lebih suka kalau parlimen memberikan tumpuan kepada masalah COVID dan masalah pemulihan ekonomi kita. Saya rasa saya tidak kalau ikut hati saya tidak bersetuju kalau kerajaan yang ada sekarang ini dijatuhkan. Dijatuhkan. Tetapi sebaliknya gunakan parlimen itu untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi negara kita dan fokuskan kepada masalah pemulihan ekonomi dan juga masalah COVID. Itu dua perkara yang paling penting. Jadi kalau bersidang nak pergi bilang angka tak payahlah, cukuplah. Angka tak ada dah angka ni. Dah pening dah orang nak bilang-bilang ni. Dah pening dah angka ni. Biarlah tukar dalam Firaun yang akan datang. Ya, tukar. Dan Firaun itu terbaik. Terbaik. Dan saya rasa rakyat pun sudah siap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Cuma kita tak tahu rakyat memberi gambaran kepada coalition mana. Pada coalition mana. Tetapi kalau secara individu kepada tokoh, sudah jelas semua nak kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar ni belum diuji sebagai Perdana Menteri. Belum. Jadi orang nak lihat sejauh mana kebolehan dia. Mungkin dia lebih teruk daripada Mahyudin. Dia lebih teruk daripada Datuk Seri Najib. Mungkin boleh jadi begitu. Tapi kita nak tengok. Dia membuktikan kebolehan dia tu. Dan itu yang rakyat tunggukan ni. Rakyat pun bukan kata gila sangat kepada Anwar ni. Tak. Tapi kerana Anwar ni dilihat watak yang mendapat empati daripada rakyat, daripada semua lapisan rakyat. Itu. Jadi parlimen ini kalau benar seperti mana yang Datuk jelaskan tadi dah dibenarkan bersidang, elok dan kita mengalu-alukan dan pulihlah demokrasi negara kita ni dan pulihlah juga ekonomi dan hadapilah masalah COVID ni biar betul-betul clear untuk kita hidup secara aman dan selamat. Selepas tu kita berpilihan raya. Saya tengok satu lagi Tok T. Kalau kita pandang, kita semak balik selama setahun, kita nampak PN ni dia semakin mantap. Dia bersama PAS. Itu yang jelas. Dan UMNO pula kita nampak bercakaran. Itu yang semakin hari semakin yang kita nampak. Jadi kalau nak disebut bahawa DAP, kita nampak DAP ni agak kukuh. Tetapi sudah ada suntikan racun
yang masuk dalam DAP. Apakah Tok T nampak suasana ni akan berubah menjelang P-Round akan datang ni? Dia masalah sekarang ini, sebab tu saya lihat di 3 perkara yang perlu disegerakan oleh UMNO. Pertama sekali menentukan dengan coalition mana dia nak menghadapi pelayan nanti. Adakah dengan PH, ataupun dengan PN, ataupun secara bersendirian. Okey. Itu perkara yang perlu. Jadi kalau betul UMNO mengadakan PAU 30 hujung Mac ni. Emas ya. Itu perlu dikonsensuskan dulu. Sebenarnya rakyat di luar sana, ada ahli UMNO itu sendiri melihat ke mana UMNO nak mengambil keputusan. Bagi ahli UMNO, saya percaya dia orang akur kepada keputusan parti. Kalau parti kata dengan PAS, dengan PAS. Kalau parti kata dengan PH, dengan Anwar lah. Kalau parti kata bersendirian. Itu rakyat atau ahli-ahli UMNO di luar sana. Jadi berhubung dengan UMNO dengan PN sekarang ni, dengan PAS sekarang ni, dia sudah renggang. Renggang bukan kerana UMNO, tetapi kerana PAS, sikap PAS itu sendiri. Orang kurang faham kenapa PAS ni renggang dengan UMNO walaupun dah bentuk piagam melalui Muafakat Nasional. Yeah. Sebenarnya dalam keadaan situasi sekarang ini, PAS telah menipu UMNO. PAS telah membalas dendam kepada UMNO yang telah lama memperaniayai PAS, yang menganiayai PAS sejak zaman tahun 59 dulu sampai hari ini. Jadi kali ini PAS lebih percaya kepada Mahyudin. Lebih percaya kepada Mahyudin daripada tokoh-tokoh yang ada dalam UMNO itu, kerana Mahyudin tidak terlibat dengan pendakwaan di mahkamah, itu saja. Tapi kalau Mahyudin juga terlibat dengan pendakwaan di mahkamah, terlibat dengan apa-apa skandal dah, mungkin PAS dia akan menerima bersatu dengan UMNO ni berada dalam keadaan timatara yang sama. Tapi kerana itu kerana Mahyudin ni ada sedikit sentimen dia anak ulama dan sebagainya untuk guru dia Haji Yassin dan sebagainya. Itu PAS lebih mempercayai Mahyudin daripada UMNO. Walaupun perjanjian awalnya ditubuh bersama UMNO. Dan apa yang PAS lakukan bagi saya, dia nak balas dendam kepada UMNO yang khianat dia berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi itu adalah hak PAS. Hak PAS. Jadi mengenai dalam DAP ni, suntikan itu saya rasa politik DAP ni politik yang saya rasa politik yang kata boleh licik lah. Dia lebih penuh berhati-hati. Yeah. Cuma saya rasa dengan adanya golongan muda ni yang cuba nak ubah sikit, nak buat satu paradigma kepada politik DAP yang agak ekstrim dan sebagainya, seperti mana amanah nak ubah PAS daripada konservatif kepada liberal tu, saya rasa tak akan berlaku dalam DAP, sebab DAP ni satu parti yang konsisten dengan demokrat sosialis dia itu. Jadi walaupun orang muda menyuarakan demikian, itu hanya pandangan akademik mereka saja, tapi dari segi amalan mereka akan tetap konsisten dengan politik demokrat demokrat sosialis yang diamalkan sebelum ini. Saya rasa tak akan jadi satu kelukaan dalam DAP, dan racun itu pun akan jadi tawar apabila menjelang pilihan raya nanti. Satu yang jelas tu PAS ni dia lebih mirip, lebih indah untuk bersama dengan Bersatu. Itu yang jelas. Dalam masa yang sama, UMNO juga masih lagi menagih kasih sayang PAS untuk meneruskan hasrat awal Muafakat Nasional. Tapi yang jelas Tok T ada menulis, andainya tak tersilap apa yang saya tafsirkan ni, Tok T sila betulkan, menyifatkan PAS ni sebagai, kalau gila seks, dia usaha orang kata tidak berusaha untuk berubah. Dia tak perlu dia tak cukup untuk berkunjung ke rumah tumpangan. Ini yang saya baca istilah yang Tok T maksudkan ini. Itulah PAS hari ini. Maksud dari situ, PAS ni kalau dia gila seks, dia tak perlu kahwin. Tak perlu kahwin. Dia tak perlu kahwin, dia boleh pergi ke rumah tumpangan saja. Apakah seks daripada luar. Itulah PAS cerita dalam politik, dan kira dia Islam. Jadi itulah dia buat kepada UMNO sekarang ni. Okey. Jadi kalau nak kepada seks, benar. Pergi rumah tumpangan cukup. Tak payah kahwin. Kalau kahwin, kamu kena bagi belanja lah, kena bagi makan lah, bagi apa. Ini politik PAS.
Itu politik PAS. Ah, Jadi kita kena faham PAS ni dah berubah 360 darjah daripada dulu, daripada prinsip dulu. ah, Satu pun yang PAS tegakkan dulu tak ditunaikan. hmm, Kalau kita senarai ni, saya dah ada senarai ada 700 subjek perkara yang disebut oleh PAS tapi tak bukan tak ditunaikan, dimansuhkan. Kenapa? Kerana politik. Jadi bagi dia perkahwinan ni tak perlu dah, pergi rumah tumpangan balik. Seperkara lagi yang kita jelas. Saya ini mungkin Tok T boleh betulkan kalau tak tepat. Saya nampak bahawa PAS tidak akan bertolak ansur ataupun bekerjasama dengan UMNO khususnya di Kelantan dan Terengganu. Tetapi di Ya. negeri-negeri lain dia ada keinginan seperti di Perak, di Selangor dan beberapa negeri lain. Apakah Tok T nampak? Saya ingat ni dua buah negeri ni, tiga buah lah sebenarnya, Kedah kan. Kedah satu lagi. Di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Daripada dulu waktu saya cenderung kepada PAS dulu, saya meminta supaya UMNO memberi kuasa autonomi kepada PAS untuk memerintah tiga buah negeri ini. Jadi kuasa autonomi ini masih dipegang oleh PAS sampai sekarang ini. Maknanya idea saya itu diterima. Diterima supaya PAS menguasai buah tiga negeri atas alasan ianya 90% ialah banyakkan orang Melayu, beragama Islam. Jadi dalam politik, perkembangan politik hari ini, dia dengan UMNO, dia tidak akan bekerjasama dengan PAS di Terengganu, di Kelantan dan di Kedah. Tetapi dia beringinan dan perlu untuk bekerjasama di Selangor, di Perak, masuk di Johor dan di Negeri Sembilan dan Melaka. Tahan sudah tentulah, tahan dia kira bagi kepada UMNO. Tapi di luar negeri, dia konsentrate sekali di Perak sama dengan Kedah dan Selangor. Ini tiga buah negeri yang menjadi idaman PAS kali ini untuk berkuasa bersama UMNO atau berkuasa mana-mana coalition sekali bersama ada PN dan sebagainya. Jadi kalau untuk dia berkuasa, dia tidak akan memilih, dia tak boleh meninggal UMNO di Selangor. Sebab UMNO kuat di Selangor. Begitu juga di Johor dan di Perak. Di Perak. Jadi sekarang ini macam mana kita tak tahu hadis apa tu, petua apa yang akan dikeluarkan nanti, dalil apa yang dikeluarkan nanti selepas Parlimen dibubarkan nanti. Mungkin ada ayat yang menyatakan bahawa hendaklah kamu bersatu sesama kamu di negeri-negeri yang majoritinya kurang. Dan kamu hendaklah berpegang teguh sesama, jangan bagi pada sesiapa di negeri yang mungkin ada ayat itu. Mungkin ada hadis. Dia cari, dia boleh cari. Sebab ayat Quran ni banyak. Dia boleh pakai banyak. Dan di kitab dia ni semua orang patut ahli-ahli kitab yang boleh tafsirkan dengan pelbagai-bagainya. Kita yang di luar ni yang bongok yang percayainya. Ikut-ikut sangat Baik Dr. T, kita dah cakap tadi tentang bersatu, kita dah bercakap tadi tentang PAS. Saya nak sentuh sikit tentang UMNO. Kenapa Dr. T labelkan Presiden UMNO ni seperti lembu di pasang loceng yang tidak lagi boleh memberi kata pemutus? Lembu di pasar loceng ni maksudnya kalau kita dari kecil dulu kita tengok mama India pera lembu kan. Kita pun pasar loceng. Dia ada dua maksud pasar loceng ni. Satu, mencantikkan aksesori pada lembu tu. Lembu tu berjalan dia bunyi kleng kleng kleng. Yang kedua, supaya mudah kita nak cari ke mana dia pergi. Jadi Presiden UMNO ni sudah jadi macam lembu di pasar loceng apabila dia telah dihadapi dengan mahkamah. Bila pertuduhan di mahkamah itu 86 pertuduhan ialah merupakan 6 butir loceng yang digantung di leher Presiden UMNO. Jadi ke mana kamu nak pergi? Jadi kamu akan dikejar oleh bunyi loceng itu. Itu maksud saya tu. Jadi kalau seekor lembu yang telah dipasang loceng, dia terlalu sukar untuk bergerak. Kerana pergerakan itu akan dipantau oleh sesiapa saja. Walaupun loceng itu kadang-kadang bunyinya indah dan sebagainya, mengasyikkan. Tapi sebenarnya tujuan loceng itu dipasang ialah untuk mengawal perjalanan pergerakan lembu itu sendiri. Jadi itulah yang saya analogikan bahawa Presiden UMNO ni dengan pertuduhan di mahkamah itu dianggap sebagai loceng yang dipasang di lehernya untuk mengawal tindakan dan pergerakan politik. Baik, yang terakhir Tok T relevankah lagi Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelang Pirau yang ke-15 nanti? Kalau kita tanya Dr. Mahathir ke relevansi dia sebagai ahli politik ni, kalau dia mati pun dia akan wasiat, dia kata ambillah nisan aku
sebagai azimat untuk kawanan Pilihan. Kalau kita tanya dia, maknanya dia seorang yang obses yang terlalu tinggi dalam politik. Itu kita hormat dia. Tetapi dalam soal akal orang ramai ni dia sudah tidak relevan lagi. Apa lagi yang Tun nak? Apa lagi yang Tun nak? Tun telah membunuh semua orang yang Tun anggap enemy ataupun musuh Tun. Jadi apa lagi? Takkanlah Tun hidup ni nak mencari musuh dan terus membunuh, mencari musuh dan membunuh. Maaflah saya menggunakan perkataan dalam inverted comma, dalam kata petik bunuh itu sendiri. Daripada beliau menganggap seseorang itu sebagai sahabatnya, kawannya, anak dan sebagainya, last kali dia bertindak di ujung kisahnya dia. Orang tu semua tidak senang dengan dia. Jadi dalam menghadapi Pilihan ke-15 ni sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi dia untuk dia masuk apalagi bertanding di mana-mana kerusi ataupun berusaha untuk membentukkan satu coalition atau pakatan atau menjadi juara kepada mana-mana coalition baik dalam UMNO, dalam PH ke, dalam PN ke, bagi saya lah sudah tidak relevan lagi. Sebab rakyat dah terlalu lama dah merasa kesal, derita dan sebagainya dengan apa yang Tom buat. Mungkin bagi dia tak ada masalah. Bagi dia tidak ada masalah. Sebagai seorang pemain politik, Pele itu dulu. Pele, betul tak? Pele. Pemain bola. Pele itu pemain dunia Brazil yang terhebat. Tapi sampai satu masa dia berhenti. Kemana kehebatan dia itu? Berada dalam sejarah, berada dalam simpan dalam dokumentari, dalam buku dan sebagainya. Jadi Tun kita anggap dah cukuplah. Anggaplah jadilah sebagai Pele bila dah cukup usia, dah tenaga tak ada, energi tak ada, walaupun pemikiran taktikal bola sepak dalam kepala Pele itu kita yakin masih berkembang, masih ada benda-benda baru. Tapi kerana energi dah tidak ada, maka dia berhenti. Bukan dia saja berhenti, dunia telah memberhentikan. Dunia bola sepak telah memberhentikan bila kamu dah masuk ke takah usia 40 tahun, berhentilah. Jadi kalau main pun banyak foul. Dia tadi saya soalan terakhir. Ni soalan kedua terakhir. Disebut tadi saya terbaca juga Tok T dah menulis. Jangan terkejut kalau ada pemimpin kanan UMNO yang akan dikenalkan tindakan disiplin ataupun dibuang parti. Kalau UMNO tu, Mas UMNO tu, kalau presidennya ada, presidennya tidak mempedulikan kepada bunyi locengnya itu dah. Patut, yalah, walaupun dia tidak bertanggungjawab, tapi hal-hal disiplin dalam UMNO ini perlu dititik beratkan. Kelemahan satu parti itu, jadi bobraknya parti itu apabila parti yang tidak teguh disiplin lagi. Kenapa DAP teguh berdisiplin? Dilihat parti yang mantap. Kerana dia tegas. Tegas ambil tindakan. Jadi UMNO pun perlu mengambil tindakan. Jadi saya lihat ada beberapa individu lah UMNO itu sendiri telah bertindak melanggar tata tertib UMNO itu sendiri. Kerana bukan kepentingan parti. Saya lihat. Saya punya perasaan kerana kepentingan peribadi orang itu sendiri. Saya ambil satu contoh tanpa menyebut nama dia. Satu orang dia. Satu kumpulan, satu grup. Dia menyokong kerjasama dengan PAS. Sebab kalau UMNO menang, dia yang untung. Dia menyokong juga kerjasama dengan Bersatu. Sebab kalau UMNO menang dengan Bersatu, dia juga untung. Jadi kepentingan peribadi itu diletakkan di hadapan. Bukan maruah dan moral darjat UMNO itu sendiri. Jadi orang macam ni perlu diberi surat tunjuk sebat dan jangan sampai dipecat. Supaya UMNO itu dilihat sebuah parti yang ada kredibel, ada moral, ada wibawa, ada prinsip dan tidak membiarkan sesiapa saja boleh melakukan sesuka hatinya. Sebab parti UMNO adalah parti berperlembagaan yang terlama, yang terbesar. Malah pernah diklaimkan sebagai parti Islam yang terbesar di dunia. Satu masa dulu waktu Allahyarham Tan Sri Muhammad Rahmat jadi Setiausaha Agung dulu. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, saya juga rakyat Malaysia ada. Saya nak, sebab tu saya kalau kata UMNO ni perlu dibunuh, saya kata jangan. Kenapa? UMNO perlu dihidupkan. Saya daripada dulu lagi. Bagi saya tak ada kewajarannya. Kalau kita mematikan UMNO ni, walaupun dia sudah kita tengok dia dah kalah. Kalah hanya dalam 13 pilihan raya, dia kalah sekali. Tapi 13 pilihan raya dia menang. Betul. Tapi orang UMNO kadang-kadang lupa kemenangan 13 tu kerana terlalu terkesima dengan kekalahan sekali di pilihan raya ke-14. Jadi saya rasa itu saya buat anggaran. UMNO dengan
dengan semangat baru yang mungkin dia orang ada ni untuk menghadapi pilihan raya, dia perlu bertindak tegas untuk mengambil tindakan kepada mana-mana pemimpin kecil atau besar dalam parti itu Baik. untuk melihat terus apa ni di bawah. Terima kasih Tok T. Tok T, sebenarnya dalam duk sibuk politik tu, saya keluarkan ni kalamansi limau kasturi untuk sedapkan dalam makanan, jenama makmur, jenama bapak saya lah. Saya banyak kalau Tok T datang, ini saya nak bagi ni. So akan ada di pasaran, tapi tak apa, saya akan hantar ke rumah ke mana, insya-Allah saya akan sampaikan benda ni. Nak bagi Tok T cuba untuk untuk kesihatan jugalah. InsyaAllah, terima kasih. Tak apa. So terima kasih banyak Tok T kerana meluangkan masa. Kita akan sama-sama. Jadi kita mohon maaflah kepada penonton TV ini kerana tidak dapat saya langsung di studio kerana ada miskomunikasi. Tak apa. Nanti kita pergi jemput Tok T di rumah, kita mai buat kat studio pula. Banyak perkara-perkara yang saya nak tagih daripada Tok T kerana perkara-perkara besar dalam politik ni memerlukan orang menganalisis secara rasional dan bijak. Jadi apa yang Tok T kongsikan petang ni sambil kita minum-minum teh ni nampaknya bernas dan boleh memberikan gambaran yang cukup jelas kepada semua. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tok T kerana meluangkan masa dan didoakan semoga Tok T sihat sejahtera selalu. Terima kasih Tok T ya. Okey, sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, itu saja yang dapat kita bersama pada petang ini. InsyaAllah pada hari Jumaat nanti jangan lupa kita akan bersama dengan Datuk Zahrin dalam satu lagi topik dalam Apa Kata Dahalan. InsyaAllah kita akan memberikan suatu rumusan politik terkini kepada anda. InsyaAllah jangan lupa pada Jumaat 9 malam kita bersiaran secara langsung di Apa Kata Dahalan. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa.